Bab ke-59, golongan yang dapat minum air telaga Kausar. Sesungguhnya wali-wali Allah akan diberi peluang mengunjungi kolam-kolam nabi-nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu perkara yang pasti berlaku di akhirat dan wajib diimani ialah mengenai telaga Kausar. Islam telah mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bakal mengurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah telaga yang luas untuk memberi peluang kepada nabinya dan juga orang-orang beriman meminum dengan sepuas-puasnya di padang mahsyar. Orang yang dapat minum air telaga Kausar itu tidak akan dahaga selama-lamanya. Orang-orang yang beriman, mereka diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dahaga dengan menegur air telaga Kausar itu. Sebaliknya, orang-orang kafir dan seumpamanya tidak mendapat sebarang kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun setitik air dari telaga itu. Mereka bukan saja tidak dapat minum air telaga Kausar, malah menghampirinya pun tidak dapat dilakukannya. Persoalannya, adakah orang-orang yang beriman dapat meminum air telaga Kausar sebelum segala amal mereka ditimbang ataupun selepasnya? Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah berpendapat, orang-orang yang beriman dapat meminum air telaga Kausar itu sebelum amal mereka ditimbang. Meminum air telaga Kausar adalah pertolongan awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang taat setelah mereka dibangkitkan daripada kubur masing-masing dalam keadaan lapar dan dahaga. Ini menggambarkan sifat Ar-Rahim Allah terhadap hamba-Nya yang beriman di akhirat. InsyaAllah, kurniaan itu akan diterima oleh orang-orang yang benar akidah mereka, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam memperjuangkan menegakkan agama Islam di buminya hingga tertegaknya daulah Islamiyah melalui kegiatan politik Islam. Sekiranya mereka diberi kemenangan menguasai negara, walaupun ada ulama yang berpendapat bahawa seseorang itu boleh meminum air telaga Kausar setelah dia berjaya menyeberangi titian yang merentangi kawah neraka, tetapi pendapat itu tidak dipersetujui oleh pengarang kitab At-Tazkirah itu. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihnya menyebut sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketika aku berdiri melayani orang-orang minum air telaga Kausar, tiba-tiba aku melihat satu kumpulan manusia. Lalu keluar seorang daripada mereka berkata kepadaku, "Mari kemari." Kemudian aku bertanya kembali kepada orang itu, "Ke mana?" Orang itu menjawab, "Ke neraka." Lalu aku bertanya kepada malaikat mengenai orang itu. Malaikat menjawab bahawa orang itu adalah orang-orang yang murtad. Murtad terjadi kepada orang yang hatinya memandang serong kepada Islam. Setiap kali syariat Allah ataupun hukum Allah disebut dan dibincangkan untuk dilaksanakan, hati mereka sentiasa kosong. Dalam hati mereka menyifatkan bahawa usaha itu sebagai usaha mundur ke belakang yang tidak akan membawa kemajuan kepada umat manusia. Sikap mereka lebih cenderung kepada hukum dan peraturan ciptaan manusia dari barat ataupun timur. Mereka menerima sebahagian daripada Islam yang sesuai dengan nafsu mereka. Tetapi untuk mentadbir masyarakat dan negara, mereka berusaha menyisihkan sebarang sistem ataupun peraturan yang datang daripada wahyu Allah. Murtad dalam keadaan demikian tidak memerlukan pengistiharan daripada sesiapa. Meskipun mereka menunaikan solat dan melakukan ibadah wajib dan sunat, namun selama mereka memandang Islam sebagai satu sistem yang terkebelakang, mereka dikira murtad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Hurairah, seperti yang dijelaskan dalam makna di atas itu, menunjukkan bahawa telaga Kausar berada di mauqif, iaitu di padang mahsyar, sebelum manusia dipaksa meniti sirat. Dijelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri melayani orang-orang yang minum di telaga Kausar,
Lalu baginda melihat sekumpulan manusia murtad yang sedang berjalan menuju ke neraka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai manusia yang di akhirat ketika mereka menunggu soalan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga ditimbang amal mereka, adakah mereka mendapat minuman dan makanan daripada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, memang ada air ketika aku menunggu di padang mahsyar. Sesungguhnya wali-wali Allah akan diberi peluang mengunjungi kolam nabi-nabi. Siapakah wali-wali Allah itu? Ia dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surah Yunus ayat 62 hingga 64. Wali-wali Allah itu boleh dikenali melalui sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa wali-wali Allah itu ialah mereka yang beriman dengan keimanan yang kamil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mereka adalah wali yang sebenarnya walaupun tidak memanggilnya sebagai wali, mereka bakal mendapat minuman dari air telaga Kausar. Pada waktu yang sama, orang kafir dan juga orang-orang murtad berpusu-pusu cuba menghampiri telaga Kausar. Tetapi pada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala menghantar 70,000 malaikat. Di tangan masing-masing ada tongkat daripada api neraka bagi menghalau golongan kufar itu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Zar, katanya bahawa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah disediakan gayung yang cukup untuk orang mukmin, orang ramai untuk minum air telaga Kausar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya gayung telaga Kausar itu lebih banyak daripada bintang di langit. Wallahu alam. Habislah sudah. Pendek je kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.